Hai guys, selamat kembali ke Kupigo Bigo. Anda bersama saya Ekram. Perkongsian menarik hari ini kita akan melihat bahagian 2 game horor yang diinspirasikan daripada kisah benar. Kepada mereka yang belum menonton bahagian pertama, bolehlah cari di video Kupigo Bigo. Hari ini kita ada sebuah game yang mungkin anda tahu, saya pernah kongsikan di sini, game yang dikenali sebagai SS Orang Medan yang menceritakan tentang sebuah legenda kapal yang diberi nama SS Orang Medan ditemui dengan kru anak kapal meninggal dunia. Ataupun sebuah game yang diinspirasikan daripada budaya mistik orang-orang Indonesia. Hari ini kita akan menyambung game-game horor yang diinspirasikan daripada kisah benar. 5. Man of Medan. Man of Medan bukan video game calang-calang. Penerbit game ni ialah Bandai Namco Entertainment. Ini adalah sebuah game jenis interaktif bertema horor yang tular pada tahun 2019 dahulu. Game bermula dengan kisah 5 sekawan yang berlayar di Lautan Pasifik Selatan untuk mencari harta karun dari kapal yang tenggelam semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Tidak sehingga cuaca bertukar buruk, angin kencang, kilat menyambar dan lautan bergelora menyebabkan mereka tersesat di lautan. Bila 5 sekawan ni bangun, mereka berada di dalam sebuah kapal laut berhantu. Ketika berada di sini, pemain akan bermain sebagai satu daripada 5 karakter. Dia akan menjelajah ke seluruh kapal untuk mencari jalan keluar dan menyelamatkan rakan-rakannya yang terperangkap. Sepanjang permainan, pemain harus membuat keputusan yang akan menentukan jalan cerita yang seterusnya. Dan keputusan yang dipilih ini akan menentukan pengakhiran game. Game boleh berakhir dengan baik ataupun buruk bergantung dengan keputusan yang dipilih. Game ini diinspirasikan dari sebuah kisah legenda horor, iaitu kisah kapal berhantu yang dikenali sebagai SS Orang Medan. Kapal ini ditemui sekitar tahun 1940-an dahulu. Ia berlayar tanpa arah di Selat Melaka. Apa yang paling menyeramkan, bila anak kapal ditemui dalam keadaan tubuh badan mereka mengeras. Tangan mereka nampak seperti sedang menolak sesuatu dengan raut wajah mereka seperti ketakutan. Kisah ini pada asalnya disiarkan di sebuah majalah maritim Belanda yang dikenali sebagai The Locomotive. Untuk bertahun-tahun lamanya, apa yang terjadi dengan mereka tiada siapa yang tahu. Tidak sehingga sekitar tahun 1948, The Locomotive dapat menjejak satu-satunya kru yang terselamat ditemui di Taongi Atoll, sebuah pulau terpencil di selatan Pasifik. Menurut lelaki berbangsa Jerman ini, kapal tersebut adalah sebuah kapal yang menyeludup asid sulfur ke Costa Rica. Tapi, salah satu bekas yang menyimpan asid bocor. Asid ini kemudian mengalir ke seluruh kapal dan membunuh semua anak kapal. Siapa lelaki ini, identitinya tidak didedahkan. Malah, dia dikabarkan hilang sejurus selepas menceritakan apa yang terjadi. Sehingga hari ini, masih ramai lagi yang tertanya-tanya. Adakah kisah SS Orang Medan ini sebuah kisah benar ataupun ianya hanya kisah legenda semata-mata? Apa yang pasti, kisah inilah yang menjadi inspirasi kepada video game Man of Medan. 4. Fatal Frame. Mungkin game yang paling lama di dalam senarai ini diterbitkan pada tahun 2001 dahulu. Game Fatal Frame ialah sebuah game adventure horror yang menceritakan kisah seorang gadis yang dikenali sebagai Minu Hisanaki. Minu mempunyai kebolehan untuk melihat makhluk halus ataupun di dalam bahasa kita, gadis ni hijab mata dia terbuka. Dia di dalam misi untuk merungkai misteri di sebalik kehilangan orang yang hilang di Gunung Hikami di Jepun dengan menggunakan satu kamera khas yang dikenali sebagai The Camera Obscura, di mana kamera ini boleh menggambar hantu. Dengan kamera inilah dia akan cuba mencari clue dan ini akan membawa pemain ke sebuah rumah mansion yang dikenali sebagai Himuro Mansion. Di Himuro Mansion ni sebenarnya ada dijalankan satu ritual yang menjadi punca kehilangan mereka yang masuk di sekitar kawasan pergunungan. Kisah di dalam Fatal Frame ini diinspirasikan dari kisah legenda urban legend Jepun dan Mansion Himuro dipercayai oleh penduduk tempatan memang benar wujud jauh di dalam kawasan berbukit yang terletak
di Tokyo. Namun begitu, lokasi mansion ini tiada siapa yang tahu. Ada yang percaya ianya hanya rekaan semata-mata. Ada yang percaya mansion ni boleh gaib, hanya boleh dilihat oleh orang tertentu sahaja. Apa yang pasti, mengikut cerita legenda, mansion ini dikatakan wujud sejak zaman Edo Jepun lagi. Satu era sekitar tahun 1603 sehingga 1867. Di sini banyak berlaku ritual pengorbanan manusia antara satu kumpulan kultus yang percaya ritual-ritual ini akan memberikan mereka perlindungan, kuasa dan kekayaan. Kisah inilah yang menjadi inspirasi kepada video game Fatal Frame. 3. Phasmophobia. Mungkin antara game seram, ini yang paling popular di sini. Nama game ini sendiri adalah nama saintifik untuk fobia yang memang benar ada, iaitu fobia takut dengan hantu. Ini adalah game yang boleh dimain sehingga 4 orang. Pemain akan bermain sebagai penyiasat paranormal, di mana mereka akan menjelajah masuk ke dalam tempat-tempat yang dikatakan berhantu seperti rumah, kilang, pejabat, sekolah, penjara dan juga hospital sakit jiwa. Ketika berada di lokasi-lokasi ini, mereka akan berada di dalam kegelapan. Mereka cuba untuk mencari petunjuk, mengenal pasti hantu jenis apa yang menghantui bangunan. Pada masa yang sama, mereka juga perlu mengelak dari bertembung dengan hantu yang akan cuba membunuh mereka pada setiap masa. Bila mereka mengenal pasti hantu-hantu ni, pelbagai jenis peralatan akan digunakan seperti kotak semangat ataupun papan ujiah. Ini diinspirasikan dari sebuah fobia, iaitu fobia takut dengan hantu. Bukan takut biasa, tapi takut yang sangat-sangat kronik. Seseorang yang ada fobia ni akan merasa ada hantu di sekeliling dia pada setiap masa dan takut untuk hantu ini membahayakan dia, khususnya kalau dia berseorangan di tempat yang gelap dan sunyi. Setiap benda yang berlaku, dia akan merasa itu angkara hantu. Bunyi air menitik sehinggalah bunyi pintu tertutup. Fobia inilah yang menjadi inspirasi kepada game Phasmophobia. 2. Outlast. Sebuah lagi game jenis penjelajahan horror diterbitkan pada tahun 2013 dahulu, dengan Outlast 2 diterbitkan pada tahun 2017. Pemain akan bermain sebagai seorang wartawan yang bernama Miles Upshur. Dia mendapat maklumat yang kononnya ada eksperimen yang dirahsiakan oleh kerajaan. Eksperimen ini dijalankan di sebuah hospital sakit mental yang terletak di kawasan pergunungan di Colorado. Bila berada di sana, Miles merungkai banyak eksperimen-eksperimen gila dan tidak masuk akal dijalankan kepada pesakit mental di sana di atas alasan sains, agama dan kepercayaan. Pemain akan mencari petunjuk, bersembunyi dan cuba untuk merungkai apa sebenarnya yang terjadi di situ. Inspirasi dari game Outlast ini dipercayai diambil daripada sebuah eksperimen kejam yang rata-rata kita di sini tahu, iaitu MK Ultra. Satu eksperimen yang memang disahkan pernah dijalankan secara rahsia oleh CIA dari tahun 1953 sehingga tahun 1973. Objektif utama MK Ultra untuk mencari kaedah macam mana mereka boleh mengawal minda seseorang untuk mengarahkan seseorang tu buat apa yang mereka mahu. Seramai 150 orang yang terdiri daripada pesakit mental dan tahanan perang menjadi mangsa, di mana mereka ni diberikan pelbagai jenis dadah, terapi elektrik dan pelbagai kaedah eksperimen yang kejam. Projek MK Ultra inilah yang menjadi inspirasi kepada game Outlast. 1. Pulang Insanity.
Pulang Insanity diterbitkan pada tahun 2020. Sebuah game yang menggunakan banyak unsur-unsur budaya Indonesia dan Asia Tenggara yang jarang kita lihat di dalam game antarabangsa. Pemain akan bermain sebagai seorang lelaki yang bernama Rudy, seorang lelaki yang miskin dan penuh dengan hutang. Tambahan lagi, dia kena menanggung isteri dan anak. Untuk keluar dari kemelut ini, dia memutuskan untuk mengambil jalan singkat dengan membuat perjanjian dengan iblis. Dia menjalankan satu ritual yang dikenali sebagai ritual pensugihan. Iblis meminta dia untuk menulis nama seseorang di satu kertas yang perlu disimpan dengan baik. Dan orang-orang yang namanya ditulis ini akan meninggal. Sebagai ganti, Rudy akan diberikan kekayaan. Maka selama 5 tahun, satu persatu jiran Rudy meninggal. Yang masih hidup pula meninggalkan kampung kerana menyangka yang kampung mereka disumpah. Sehinggalah satu tahap, Rudy tidak lagi mahu menulis nama sesiapa dan melanggar perjanjian dia dengan iblis, membuatkan seluruh ahli keluarga dia diganggu. Rudy akhirnya hilang akal dan membunuh isteri dan anaknya sendiri. Ini diinspirasikan daripada ritual yang dijalankan oleh setengah masyarakat di Indonesia, dikenali sebagai ritual pensugihan. Satu ritual pensugihan akan diamalkan untuk mendapatkan harta yang melimpah ruah dengan syarat mereka akan membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa mistik. Ada juga ritual yang dikenali sebagai pengasihan. Satu ritual untuk disukai orang, mendapatkan jodoh, mendapat pangkat, kehormatan, menjadi kebal ataupun berumur panjang. Selalunya ritual pensugihan dan pengasihan ini bagai isi dengan kuku akan diamalkan serentak. Amalan inilah yang menjadi inspirasi kepada pembikinan video game Pulang Insanity. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kepada mereka yang belum menonton bahagian pertama, bolehlah cari bahagian pertama di video Kubigo Bigo. Mungkin anda tahu tentang game-game horor yang diinspirasikan dari kisah benar. Bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara game-game di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling menyeramkan? Tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik dimuat naik di Kubigo Bigo. Kalau anda suka dengan perkongsian ni, pastikan anda like dan share. Kongsi dengan kawan-kawan kita tentang perkongsian menarik pada kali ini. Apa-apa pun, sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo Bigo, menarik setiap hari.